Okey, Assalamualaikum. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang asas pecahan. Okey, biasa tengok tak gambar ni? Okey, macam gambar kek kan? Sedap kek ni. Tapi satu bahagian tu dah hilang. Kek ni dah dipotong kepada berapa bahagian tu kamu nampak tak? 1, 2, 3. Yang ke bahagian yang keempat dah hilang. Jadi bahagian yang keempat yang hilang tu mungkin dah dimakan, dah diberi kepada orang ya. Jadi kita namakan bahagian yang hilang tu sebagai 1/4. Bahagian yang masih ada dia ialah 3/4. Okey, kita lihat yang ni pula. Tadi kalau kek dipotong kepada 4 bahagian, yang ni satu bulatan yang dipotong kepada 8 bahagian. 2 daripada 8 bahagian telah diwarnakan merah jambu, pink. Jadi kita sebut dia sebagai 2/8. Manakala yang kuning tu 3/8 dan tidak berwarna pun 3/8. 3 daripada 8 bahagian tidak berwarna. Okey, ini perkara yang paling penting kamu mesti ingat, kamu mesti kenal, iaitu jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan yang pertama iaitu kamu mesti tahu ini adalah jenis pecahan wajar. Jenis pecahan wajar. Ya, dan pecahan wajar ni dia macam mana? Iaitu apabila berlaku keadaan pengangka lebih kecil daripada penyebut, seperti 3/5, 4/7. Pecahan jenis yang ketiga iaitu pecahan tak wajar. Contoh 8/6, 6/3, mungkin juga boleh jadi pengangka sama besar dengan penyebut, iaitu 2/2. Dan pecahan yang seterusnya, jenis ketiga, iaitu pecahan setara, iaitu dua pecahan yang mempunyai nilai yang sama, iaitu saiz dia yang sama. Okey, 1/2 setara dengan 2/4. Kenapa 1/2 setara dengan 2/4? Nanti kita akan tengok dalam slide yang berikutnya. Dan ada lagi satu jenis lagi pecahan, iaitu nombor bercampur. Nombor bercampur kalau nak kenal, dia ialah 2/3/5, iaitu satu keadaan di mana pecahan terdiri atau daripada nombor bulat dan pecahan wajar. Gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, kita lihat di sini apa tu pecahan wajar. Pecahan wajar ni maksudnya pecahan yang patut kita ada. Patut sangatnya 5/8. Apa lagi? 1/2. 3/4. Okey, ni biasa kita jumpa. That's why kita katakan dia sebagai pecahan wajar. Dan dalam pecahan wajar ni ada dua bahagian yang cikgu nak kamu kenal, iaitu bahagian atas ni cikgu suka mention dia sebagai kepala. Okey, yang bawah ni cikgu suka mention dia sebagai badan. Okey, di mana kepala mestilah lebih besar daripada badan. Cuba kamu pegang kepala kamu dan kamu pegang pula badan kamu. Adakah kamu rasa kepala kamu lebih besar daripada badan? Tak, kan? Kepala kecil daripada badan. Tu ialah perkara biasa. Okey, jadi yang kepala ni tadi sebenarnya dia adalah pengangka. Itu istilah matematik. Bahasa Inggerisnya numerator. Okey, dan kalau juga kita boleh sebut dia sebagai angka atas, iaitu angka yang berada di atas. Dan yang badan dia ni 8 ni, dia sebenarnya dikenali sebagai penyebut. Okey, dan sebab dia berada di bawah, kita gelarlah dia angkawah. Bahasa Inggerisnya digelar denominator. Okey. Ingat, kepala, badan. Dan bila pecahan wajar, kamu mesti nak kenal dia, senang je, iaitu apabila pengangka lebih kecil daripada penyebut. Kepala lebih kecil daripada badan. Boleh kamu lekatkan dalam kepala kamu maklumat ini? Okey, kita lihat seterusnya macam mana pula kalau pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Inilah contoh pecahan tak wajar. Cuba tengok, kepala dia 8, badan dia 5. Jadi pecahan tak wajar adalah berlaku apabila pengangka lebih besar daripada penyebut. Itu kepala lebih besar daripada penyebut. Dan bila berlaku keadaan seperti ini, okey, ia perlulah ditukarkan kepada nombor bercampur. Bagaimana kita nak tukarkan pecahan tak wajar jadi nombor bercampur?
Okey, kita ingat macam ni. Okey, kita kena bahagilah. Kita kena bahagi. Dan bila kita membahagi, kita dapat macam ni. Nombor di atas tu sebenarnya ialah nombor bulat. Nombor bulat tu kalau kita nak tulis balik jawapan nombor bercampur, kita akan letak dia sebagai tepi. Yang 3 ni pengangka, angkatas dia ialah angkatas dia kena jadi angkatas walaupun sebenarnya dia duduk di bawah. Okey, yang ni dia akan jadi penyebut angkawah. Dan bila kita nak keluarkan jawapan dia, nombor bulat yang ni dia akan jadi nombor yang berada di tepi. Lihat ni di tepi nombor bulat. 3 angkatas dan 5 di bawah. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, ni nombor bercampur. Nombor bercampur juga boleh kamu reversekan dia supaya jadi pecahan tidak wajar. Okey, macam mana keadaan tu berlaku? Okey, gandingan nombor bulat dan pecahan. Okey, ditukar kepada pecahan tak wajar. Yang ni kita suka nak gunakan dia sebagai istilah data. Agak-agak apa tu data? Data. Bukan maklumat. Data ni ialah darab dan tambah. Dan operasi dia ikut susunan jam. Jadi 5 darab 1 adalah 5. Okey, dan tambah tak? Tambah 3. Jadi 5 per 3. Di bawahnya penyebut dia 5. Kita kekalkan. Maka dia akan dapat jawapan 8 per 5. Okey, ini ialah kaedah bagaimana kita nak menukar nombor bercampur menjadi pecahan tidak wajar. Okey, kita tengok ni. Darab, tambah sama dengan 3 per 2. Senang kan? Okey, ingat penyebut tu dia akan kekal je. Badan dia akan kekal je duduk kat bawah tu. Dia tak pergi mana-mana. Yang berubah tu cuma kepala sahaja. Okey. Satu kaedah lagi, kita boleh tukar kepada pecahan tak wajar. Dia akan jadi 1. Dia ialah, tengok penyebutnya 2. Maka dia akan jadi 2 per 2. Dan tambah dengan yang ini 1 per 2. Dia akan jadi seperti ini. Dan hasilnya dia akan jadi 2 per 2 tu ni sama nilainya dengan 3 tambah 1 per 2, dia akan jadi 3 per 2. Dan kalau nak lebih jelas, kita lukis. Yang 1 ni 2 per 2. 1, penyebut dia 2, dia akan jadi seperti ini. 1 per 2, 2 per 2. Yang ni pula, dia ialah 1 per 2. Dan kita bilang 1, 2, 3. Pecahan tak wajar yang ni, 3 per 2. Okey, menukar kepada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, teknik yang pertama. Yang ni macam yang cikgu sebut awal tadi, kita guna kaedah bahagi. Tapi yang paling penting ialah kebolehan kamu ataupun kamu mesti ingat bagaimana nak susun jawapan kamu supaya dia menjelma menjadi nombor bercampur. Okey, bahagi tak ada masalah. Dan paling penting petua dia ikut arah jam. Ikut arah jam. 2 ni. Okey, ingat T. Yang ini atas. Yang ini bawah. Tab. T-A-B. Okey, susun ikut arah jam macam ni. Dan maka dia akan jadi 2, 1 per 2. 2 tu tepi. 2 yang ni, 2 yang atas ni. Dia akan jadi tepi macam ni. Okey. Menukar kepada nombor bercampur, teknik yang kedua. Teknik kedua, 5 per 2. Okey. Okey. Kalau teknik yang kedua, cikgu akan tunjukkan. Tengok penyebut dia 2. Kita nak jadikan 5 per 2, kita boleh kaedah lukis pun boleh sebenarnya. Okey, kalau pecahan 2 bahagian. Ini 1 per 2, 2 per 2. Kita nak cari 5 per 2. Tapi ini baru 2 per 2. Jadi kita perlu buka lagi satu pecahan. 2 per 2, 3 per 2, 4 per 2. Dan tak cukup lagi nak jadikan 5. Maka perlu buka satu lagi pecahan. Yang ni ia jadi 5 per 2. 1, 2, 3, 4, 5.
Okey, dan bila yang ni dia ialah pecahan penuh, dia ialah 1, yang ni pecahan penuh juga 1 dan yang ini pecahan yang tak penuh 1/2. Maka kita akan tambahkan nilai dia, maka dia akan jadi macam ni. Jadi itulah dapat jawapan 1 tambah 1 tambah 1/2. Maka jawapannya ialah 2, 1/2. Okey, yang ni pula pecahan setara. Pecahan setara ni nak senang ingat, dia mesti ada operasi darab. Operasi darab. Okey, dan bila nak darab ni kita kena ingat, kalau darab nombor bawah dengan 2, atas mesti darab dengan 2. Dia tak boleh darab nombor lain. Dia jealous. Dia mesti adil, ya. Okey, maka dia akan dapat 1/2 setara dengan 2/4. Macam mana dikatakan 1/2 setara dengan 2/4? Kita lihat macam ni. Ini ialah pecahan 1/2. Okey, Okey, pecahan 1/2. Kita buat macam ni. Okey, seterusnya kalau kita nak jadikan 2/4 yang pecahan kepada 4, kita pecahkan dia kepada 4. Ini baru 2 bahagian. Kalau nak jadikan 4 pecahan yang sama, kita lukis lagi ni, kena kreatif lah. Maka dia akan jadi 2/4. Daripada 4 bahagian, dia 2 dan rupa dia sama je. Okey, dia setara. Jadi 1/2 tadi bentuk dia, yang ni, ini 1/2. Dia setara dengan 2/4. Setara juga boleh jadi dengan 3/6. Ni 1/2, 1/6, 2/6, 3/6. Setara je, sama je bentuk dia. Okey, kita tengok kalau 1/5 ni darab 2 bawah, atas kena darab 2. 2/10. Okey, 1/2, darab 3. Kalau bawah darab 3, atas darab 3. Okey, bawah darab 4, atas darab 4. Nak cari pecahan setara. Okey, yang ni bawah darab 5, atas darab 5. Bawah darab 2, atas darab 2. Okey, kita lihat contoh yang macam ni. Ni dalam contoh soalan dia. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, tengok. Yang atas ni dia lopong-lopong. Kepalanya lopong-lopong. Tapi badan dia ada 3, 6, 8, 11. Okey, yang ni penting untuk kamu cuba create hubungan. Jadi kita lihat 3 nak pergi jadi 6, macam mana? Dia kena darab. 3 darab berapa jadi 6? 3 darab 2. Kalau bawah darab 2, atas kena darab 2. Macam ni. Ya, dan dia akan jadi macam itulah. Okey, 1 kali 2, 2. Okey, 6 nak pergi jadi 18, kena darab dengan 3. Jadi atas bawah darab 3, atas darab 3. Maka akan dapat 6/18. Okey, inilah pecahan setara. Ingat, pecahan setara maksudnya dia kena sama, dia kena adil atas dan bawahnya. Okey, seterusnya pecahan bentuk termudah. Pecahan bentuk termudah dia akan melibatkan operasi bahagi, iaitu, dan juga kena sama juga, iaitu dia kena bahagi nombor yang sama. Kalau atas bahagi 2, bawah pun kena bahagi 2. Jadi kita lihat di sini 5/10. Okey, yang ni penting kamu kena tahu dalam fakta asas sifir, kamu kena kuat lah. Jadi kita kena ingat 5 dengan 10. Kepala dengan badan. Angka atas dengan angka bawahnya. 5 dengan 10 kedua-duanya berada dalam sifir apa? Okey, jadi dalam sifir 5 ada 5 dan dalam sifir 5 juga ada 10. That's why kita akan bahagikan atas dan bawah, kita akan bahagikan dengan 5. Maka kita akan dapat jawapan 1/2. Contoh seterusnya, 16/32. Dalam sifir apa? Ada 16 dan 32. Dalam sifir 2 ada. Dalam sifir 4 ada 16 dan 32. Dalam sifir 8 pun ada 16 dan 32. Dalam sifir 16 pun sebenarnya ada 16 dan 32. Dan kat sini kita guna sifir 4. Kalau bawah kita bahagi dengan 4, atas kena bahagi 4 juga. Dan dia akan jadi 4/8. Tapi sebab dia bentuk termudah, kalau cikgu suka sebut dia sebagai termudah terkecil. Nilai terkecil yang kita boleh dapatkan. Ya, dapatkan. Jadi 4/8 ni kita boleh kecilkan lagi tak? Boleh, ya. Iaitu 4 dan 8 kedua-duanya ada dalam sifir 4. Jadi kita bagilah 4. Maka kita akan dapat 1/8.
2. Okey, dan selain daripada bahagi, kita juga boleh guna kaedah mansuh. Okey, mansuh ni maksudnya kita batalkan. Contoh 7/14. Okey. Nombor 7 dengan 14 ni dua-duanya ada dalam sifir apa? Okey, dia ada dalam sifir 7. Jadi kita fikir macam ni. Berapa darab 7 dapat 7? Jadi 1 darab 7 dapat 7. Jadi kita mansuh 7, kita batal 7, kita ganti dengan 1. 14, berapa darab 7 14? Kita ialah 2. Jadi kita akan mansuh 14 ganti dengan 2. Maka dia akan dapat jawapan 1/2. Okey. Kalau 5 dan 35. Agak-agak sifir apa ada 5 dan 35? 5. Mestilah sifir 5 kan? Jadi kita mansuh 5, kita mansuh 35, kita akan gantikan dengan 1/7. 7 kali 5, 35. Kalau 9 dan 45? 9 dan 45, kedua-duanya ada dalam sifir 9. Kita mansuh 9, kita mansuh 45, maka kita dapat 1/5. Okey, jadi cikgu rasa untuk pelajaran hari ini sahaja, dan ini cikgu bagi ekstra. Yang ni kalau kamu boleh hafal, sebenarnya pecahan ini adalah fakta asas pecahan, dan kalau kamu boleh hafal ni memang kamu super lah, bagus lah. Dan dekat sini sebenarnya kita akan dapat satu gambaran di mana pecahan ni digunakan di mana-mana dalam kehidupan kita ya. Dalam topik perpuluhan pun ada pecahan, topik peratus ada pecahan, jam pun ada pecahan. Contoh kat sini 1/4 jam bersamaan 15 minit. 1/2 jam bersamaan 30 minit. Okey. Tahun ada pecahan, jarak ada pecahan, jisim ada pecahan, dan isi padu cecair juga ada pecahan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat ilmu yang cikgu cuba nak sampaikan pada hari ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.